kesejahteraan sejagat aspirasi kami di Perwakilan Pembangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan Pembangkang serta hadirin-hadirat warga Dewan yang saya muliakan. Selamat bersidang kesemuanya. Baik, terus respon kepada permasalahan konsep di Perwakilan Kerajaan. Warga Dewan sekalian, usul perdebatan yang yang dibangkitkan di Perwakilan Kerajaan cukup mudah. PT3 wajar dimasukkan. Frasa pertikaian yang sepatutnya menjadi titik tolak perdebatan pada hari ini ialah apa? Ialah wajar dimasukkan. Maksudnya perwakilan kerajaan seharusnya menunjukkan kepada seisi Dewan apakah sebenarnya bentuk kewajaran untuk kita masukkan ke PT3 yang kita laksanakan dalam sistem pendidikan hari ini. Namun apa sebenarnya konsep pembawaan kewajaran di perwakilan kerajaan? Mereka hanya menunjukkan satu perkara, iaitu apabila wujud permasalahan, terus wajar untuk kita masukkan. Perkara ini perlu untuk kita teliti semula. Adakah apabila sesuatu sistem ataupun perkara yang kita laksanakan ada wujud permasalahan, terus kita katakan wajar dimasukkan? Saya kira perkara ini sangat tidak rasional dan matang untuk kita perdebatkan bersama. Sepatutnya kerajaan tunjukkan bagaimana konsep kewajaran untuk kita masukkan PT3 ini. Apabila kalau PT3 tidak dimasukkan, sistem pendidikan dan masa hadapan pendidikan generasi muda dalam negara kita akan menerima bahala warga Dewan sekalian. Namun perkara ini langsung tidak pernah diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Baik, saya masuk dalam hujah pertama. Hujah pertama pada hari ini bercerita tentang apa? Mekanisme tidak efisien. Apa yang diceritakan oleh Datuk Syafiqah hari ini? Saya kira ada banyak perkara yang perlu untuk kita persoalkan. Pertama, beliau persoalkan bagaimana mekanisme tidak efisien disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kadar grade purata yang menurun. Saya kira sebenarnya baiklah, baguslah kalau grade purata menurun. Maksudnya apa? Pentaksiran PT3 ini lebih tegas, lebih rapi. Takkanlah kita senang-senang saja nak bagi A kepada semua pelajar. Saya kira perkara itulah yang sebenarnya tidak efisien. Maksudnya Datuk Syafiqah bersetuju bahawa PT3 ini sebenarnya efisien. Dan apa lagi yang dikatakan oleh beliau? Sistem tidak selaras. Kata mereka, apabila grade sistem pemarkahan sekolah yang tentukan, bukan daripada pusat. Namun perlu kita faham, walaupun sekolah yang memberi pemarkahan, namun panduan pemarkahan tetap datangnya daripada pusat. Maksudnya tetap sistem yang selaras dan efisien. Hujah pertama saya tinggalkan, kita pergi kepada hujah kedua. Hujah kedua hari ini bercerita tentang apa? Beban kerja. Namun yang hanya diceritakan oleh Datuk Sasha pada hari ini bercerita tentang apa? Apabila PT3 ini tidak mencapai objektif. Adakah pada hari ini apabila kita wujud beban kerja kepada guru dan juga murid terus tidak mencapai objektif falsafah pendidikan kebangsaan? Saya kira cukup simplistik pemikiran seorang timbalan Perdana Menteri. Takkanlah pada hari ini kita nak manjakan sistem pemikiran, kaedah pemikiran dalam kalangan pelajar. Kalau begitu tidak perlulah untuk kita tingkatkan kadar berfikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar kalau kita tidak ingin memberikan beban kerja. Dan kalau kita nak bercakap tentang FPK, sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan telah dipenuhi dengan wujudnya PT3 kalau kita bandingkan dengan PMR, kerana PT3 ini lebih menyeluruh. Dan hujah ketiga, hujah yang paling bermasalah warga Dewan sekalian. Rangkuman kes hujah ketiga ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang tekanan guru dan juga pelajar yang melampau. Apa yang diceritakan oleh Datuk Sashi cukup melucukan. Saya ingin ceritakan kembali. Kata mereka hari ini pelajar stres kerana HOTS ataupun High Order Thinking Skill yang diperkenalkan oleh PT3. Saya kira ini masalah perwakilan kerajaan yang ingin manjakan pelajar-pelajar dalam negara kita. Sebab itu sistem pendidikan negara kita sukar untuk mengalami kemajuan kalau kita benarkan perwakilan kerajaan sebegini yang memimpin arah tuju masa hadapan negara kita. Dan kes bunuh diri yang diceritakan oleh Datuk Sashi, Datuk Sashi sendiri menyatakan bagaimana kes bunuh diri itu berlaku disebabkan oleh apa? Bebanan terlalu banyak kerja rumah. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, adakah banyak kerja rumah ini disebabkan oleh PT3? Saya boleh tunjukkan kepada anda, kalau kita kembali kepada zaman PMR, tetap banyak kerja rumah. Banyak ataupun sikit kerja rumah bukan disebabkan oleh sistem pentaksiran, tetapi sistem bebanan yang diberikan oleh sistem pendidikan di sekolah itu sendiri. Namun di akhirnya kita perlu faham apakah tujuan sistem
bebanan kerja rumah ini diberikan kepada para pelajar. Rangkuman kes perdebatan dalam Dewan Perdebatan hari ini cukup mudah. Perwakilan kerajaan pada hari ini gagal untuk tunjukkan kepada seisi Dewan apakah sebenarnya kewajaran untuk kita nak memasukkan PP3. Kalaulah wujud permasalahan, saya kira perwakilan pembangkang tidak nafikan ada masalah. Namun takkan ada masalah terus kita nak masukkan. Sampai bila untuk kita nak jumpa satu sistem yang sempurna dalam dunia ini? Cuba carikan kepada saya satu sistem peperiksaan yang sempurna yang tidak mempunyai masalah. Namun perkara ini tidak menjuruskan kepada keadaan apa? Keadaan PP3 wajar dimasukkan. Mohon agar terus membangkang. Terima kasih. Okey.